السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Wangas Sekam Al-Fatani rahimahullah ta'ala, katanya sambung lagi pada perbahasan dia katanya, dan maka dinamakan jirim dan jauhar, dan jika dapat mana tu betul lah. Maka dinamakan jirim dan jauhar, dan jika dapat kerak dua perkara itu, maka ditambahkan nama satu lagi, iaitu jisim. Tu. Jadi sama perbahasan berkenaan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu Allah Ta'ala tak sama dengan perkara baharu. Madluluha adamu amrin la yaliqu bihi. Kefahaman terhadap sifat salbiah ini ialah balik dak suatu perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dak sama, dak baru, dak fana, dak binasa. Faham kot dak selalu dah dia panggil dalalah mutabaqah, secara terus faham sifat salbiah itu kepada dak. Tu okey. Jadi perbahasan sifat mukhalafah lil hawadith kita dah, dan ulama pilih al-hawadith, tidak pilih mungkinat, ialah kerana hawadith itu lebih nyata jelas daripada mungkinat, sebab perkara mungkinat ini lebih umum. Dia meliputi perkara yang telah ada ataupun perkara yang belum ada. Sebab perkara mungkinat ni ada 4. Satu panggil, yang pertama dia panggil mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin perkara yang ada selepas tiada. Sebelumnya tak ada, kemudian ada. Tu dia panggil mungkin yang pertama. Mungkin yang kedua ialah ma'dum ba'dal wujud. Tak ada selepas ada. Kita ni sekarang ada, nanti akan tak ada. Tu mungkin. Tu yang kedua. Yang ketiga ialah mungkin sayujadu, iaitu perkara mungkin yang akan datang, akan ada. Tak ada sekarang ni tapi akan ada. Contoh cucu kita, akan ada cucu kita ni. Tu mungkin tak mungkin. Ada tak sekarang ni? Tak ada lagi. Jadi mungkin yang nombor 3 ni tak boleh nak dipanggil hadis lagi sebab dia tak ada lagi. Mungkin hak nombor 1 iaitu maujud ba'dal adam, ada selepas tak ada, hak tu baharulah. Hak tu baharu. Tu okey. Adapun nombor 3 ni mungkin sayujadu, mungkin akan ada. Ada tak sekarang ni? Tak ada lagi. Akan ada. Bukan hadis lagi. Dia tidak dipanggil kategori sebagai baharu lagi sebab belum ada. Dan mungkin yang keempat ialah mungkin annallah ya'lamu annahu lam yujad.
Mungkin annallaha ya'lamu annahu lam yujad. Mungkin perkara yang Allah Ta'ala tahu bahawasanya dia tidak akan ada selama-lamanya. Allah Ta'ala dalam ilmu pengetahuan Allah, dia tahu bahawasanya perkara ini tidak akan ada selama-lamanya. Itu pun mungkin juga. Mungkin nombor 4, ini pun tidak dipanggil sebagai hadis. Okey, tidak dipanggil sebagai hadis. Tu. Bila teringat hadis-hadis ini, semalam kita sebut bahawasanya musyabahah tu ialah al-musawatu fi aktsaril wujud. Kita sebut wujud, bukan wujud, al-wujuh. Tu. Jamak bagi wajah. Wujuh bukan wujud. Okey. Jadi musyabahah tu al-musawatu fi aktsaril wujuh. Pada kebanyakan wajah, bukan kebanyakan wujud. Wujud mana banyak. Silap sebut malam. Okey. Jadi ulama pilih hawadith, perkataan hawadith baharu kerana kita jadi muskil, jadi syok, jadi pertanyaan apabila adanya makhluk. Kemudian adanya Allah, dah apa beza adanya Allah dengan adanya makhluk? Itu mukhalafah lil hawadith, iaitu tak sama dari sudut sifat, zat dan af'al. Perbuatan Allah tak sama walaupun sama-sama wujud. Situ muskilnya. Bukannya nak kata kita ni belum wujud dah. Kita ni belum wujud lagi dah jadi muskil dah. Belum lagi. Kalau kita tak wujud lagi, nak jadi muskil lagu mana? Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sebab Allah Ta'ala, sebab kita ni tak ada lagi. Sebab tu ulama pilih perkataan hawadith baharu. Sebab itu lebih wadih, itu lebih jelas dari sudut waham atau pertanyaan yang syak wasangka dalam diri tentang apakah perbezaan tentang Allah dan manusia atau makhluk. Sebab tu pilih hawadith. Okey. Tu perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi semalam. Jadi dia kata sekarang ni dinamakan jirim dan jauhar. Jirim dari sudut ulama mutakallimin usuluddin, dan jauhar itu dari sudut tasmiyah atau penamaan oleh ulama maqulatul asyarah. Dan jika dapat kerat dua perkara itu, dua perkara jirim ataupun jauhar itu, maka ditambahkan nama satu lagi, iaitu apa dia? Jisim dia panggil. Dia panggil sebagai apa? Dia panggil sebagai jisim. Dia panggil sebagai jisim. Jadi jisim ni boleh kerat paling kurang dua. Sebab tu dalam perbahasan jisim, dalam perbahasan jisim menurut mutakallimin, menurut ahlu sunnah, menurut ulama usuluddin senangnya. Apa-apa sahaja yang terdiri daripada dua perkara yang boleh belah bahagi walaupun sekecil mana pun, hak tu jisim. Contohnya kita ambil molekul oksigen dengan molekul hidrogen bergabung jadi oksigen H2O. Jadi air H2O. Tu. H2O ialah simbol chemical bagi air. H2O iaitu dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen. Jadi itu jisim dah. Sebab bergabungnya dua atom. Atom hak paling kecil sekali, atom tu jauhar firik. Kalau zaman dululah, sekarang ni ada lebih kecil daripada jauhar firik lagi. Hak kecil itulah jauhar firik. Hak atom tu bukan jauhar firik dah, sebab atom tu boleh bahagi lagi. Katanya lah, kalau atom tu hak paling kecil sekali, atom tu jauhar firik. Jadi boleh bergabung antara dua benda. Molekul atom hidrogen bergabung dengan atom oksigen jadi molekul H2O. Molekul tu sudah jisim menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah ataupun ulama mutakallimin. Adapun hukama ataupun dia panggil ulama maqulatul asyarah, dia bahagikan lagi. Hak tu tidak dipanggil jisim. Nak tahu perbahasan jisim maqulat asyarah, dia terbahagi kepada tiga benda. Ni dhabit lah dalam kitab ni. Ini dalam kitab yang dia pun sebut dalam kitab Mabda'ul Fikrah tu. Tiga. Menurut hukama, menurut maqulatul asyarah, nak kata jisim mesti dia boleh terima kerat, dia boleh kerat, dan dia boleh belah, dan dia boleh tebang, krisik. Kalau bahasa diskam, krisik, yakni tebang. Tebang. Dia boleh potong, dia boleh kerat, dia boleh belah, dia boleh tebang. Ada tiga-tiga ni dipanggil jisim barulah dipanggil jisim menurut ulama maqulatul asyarah ataupun hukama. Lagu mana tu? Tiga tu. Okey. Setiap benda 3-dimensional shape, tiga isi padu ataupun dia panggil 3D lah, 3D. 3-dimensional shape. Dia ada 2-dimensional shape,
three dimensional shape. Baik. Jadi ada benda yang ada panjang sahaja. Panjang sahaja. Contoh apa dia? Rambut. Contoh apa lagi? Benang. Benang tu ada panjang sahaja. Dia tidak ada lebar, dia tidak ada kedalaman. Al-umuq. Al-umuq dia tak ada. Dalam al-umuq tak ada. Dia hanya ada tul sahaja. Dia tidak ada arad. Arad pun lebar. Lebar pun tak ada. Arad tu lebar. Lebar pun tak ada. Umuq iaitu dalaman. Tebal pun tak ada bagi benang. Hanya tul sahaja. Hanya panjang. Panjang gitu ya. Jadi panjang itu, panjang benang tu ataupun rambut itu hanya boleh terima kerat sahaja. Tak boleh belah dan tak boleh tebang. Dia dipanggil kerat ya. Kerat rambut. Kerat rambut. Dia tak panggil belah rambut. Sebab apa? Sebab dia ada panjang sahaja. Dia tidak ada lebar. Okey, dia tidak ada lebar. Bila suatu benda itu ada panjang dan lebar. Contoh kertas. Ada panjang, contoh sini panjang, ada lebar. Okey. Ni kalau bahasa orang putih dia panggil two dimensional shape, dua dimensi, bentuk dua dimensi. Two dimensional shape. Ni ada panjang, ada lebar. Tiap-tiap yang ada lebar ni, kalau ada satu benda itu perkara lebar, maka mesti boleh dia itu kerat dan boleh belah, dia panggil. Boleh kerat dan boleh belah, dia panggil. Kalau benda tu ada panjang dan lebar. Kalau panjang saja, hanya boleh kerat saja, tak boleh belah. Okey. Hanya boleh kerat saja, kerat potong tidak boleh belah. Kalau belah ni kita boleh potong ni. Potong lah juga istilah dia lagu mana tak? Nak bagi beza. Inilah. Belah, kita boleh belah dua. Kalau ada panjang saja, hanya boleh kerat ya. Satu ya. Tak, habis. Okey. Okey, tu two dimensional shape. Kalau yang ada umuq pula, yang ada umuq. Contoh kitab Majmu'us Saraf. Kitab Majmu'us Saraf. Dia ada panjang, kalau di sebelah sinilah. Dia ada panjang, dia ada lebar, dia ada dalam. Ni dalam dia. Umuq, ni umuq, dalam. Hak ni mana? Hak ni panjang, tul dia panggil. Hak ni arad, arad dengan makna lebar. Okey. Satu objek ni dia panggil three dimensional shape, tiga dimensi, bentuk tiga dimensi. Jadi apa-apa sahaja benda yang ada umuq, yang ada lebar atau yang ada kedalaman, yang ada dalam, maka dia boleh terima tiga bahagi, iaitu dia boleh kerat, dia boleh belah dan dia boleh kerisik ataupun dia panggil boleh tebang, dia panggil istilah dia. Boleh tembang. Tembang lagu ni macam pokok, batang pokok kita boleh kerat, kita boleh belah atau kita boleh tebang, kerisik, dia panggil. Tu. Jadi di sisi ulama maqulatul asyarah ataupun hukama, dia panggil yang boleh terima kerat, belah dan tebang itulah baru dipanggil i'tiraf sebagai jisim. Selain daripada tu, yakni hanya boleh terima kerat sahaja, hanya boleh terima kerat dan belah sahaja, tak dipanggil jisim lagi. Tu ulama maqulat asyarah ataupun hukama. Adapun ulama mutakalimin kata, dak, walaupun sebenang benang tadi itu ataupun rambut yang selain itu hanya boleh terima kerat sahaja, itu pun sudah dipanggil jisim. Tu sudah dipanggil jisim. Sebab tu jisim tu dia ada tak mau cerita lah tu, jadi makulat pula. Tak apalah. Jisim. Dia ada lagi tu. Jisim ni ada kam muttasil dia. Macam mana dia boleh jadi sebentuk ni? Dia ada kam muttasil dia yang bergabung. Benang lagu mana boleh jadi panjang? Dia ada kam muttasil dia. Tu saya tak hurailah sini. Tu kena mengaji kitab besar sikit. Kita hurailah. Tu okey. Habis. Tu jisim. Okey, habis. Kemudian adapun jirim dengan jauhar itu satu keduanya, yakni satu makna keduanya jirim dan jauhar, seperti wakah dengan selo. Ni nak kata ni tempat duduk lah ni. Wakah dan selo, bahasa dia ni sama erti. Macam kita kata semalam, kalau orang Penang panggil hingat, hingat tu sama maksud dengan bising. Okey. Cerai sama maksud dengan cayak. Kalau kuah ni cerai, kuah ni cayak lah tu. Sama maksud. Okay. Kemudian
Jika jirim dan jauhar itu sangat-sangat halus. Apa sangat-sangat halus? Dobit. Yakni sekira-kira tak boleh nak bahagi. Yakni sekira-kira tak boleh nak bahagi langsung, walaupun dengan jalan kerat saja sekalipun tak boleh. Maka ditambahkan nama firid. Ditambahkan nama firid. Firid ni seperti mufrad tu lah. Kalau mengaji nahu, mufrad ni firid. Okey. Firid ni tunggal. Halu ya. Saya kata dulu, Tok Guru kalau mengajar nak kata jauhar firid ni, dia suruh pergi buka tikar, cahaya matahari masuk, debu-debu yang bertebaran di cahaya tu, yang kecil-kecil halus tu, tu dia panggil jauhar firid. Nak bagi faham jauhar firid. Mungkin ada yang lebih halus daripada tu. Ni sekarang dah terbukti melalui sains, ada yang lebih halus daripada tu. Itulah jauhar firid yang paling halus sekali. Kalau ada yang lebih halus daripada atom, hak paling halus itulah jauhar firid. Tu okey. Jauhar firid pula Adapun sifat dulu dia terang dah arak. Arak ialah benda yang ada sahaja, yang jenis ada, yang tumpang pada jirim yang nak ke tempat. Dia kata dulu arak. Sebab arak di sisi ulama mutakallimin hanya khas bagi sifat yang jenis ada, hanya khas bagi sifat yang boleh cerak salah satu daripada panca indera kita yang 5 ini. Kita dah terang dulu dah. Masam itu arat, hijau itu arat, busuk itu arat, wangi itu arat, panas itu arat, sejuk itu arat. Itu nisbah makhluk, arat. Arat ataupun istilah lain, sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani makhluk ataupun dia panggil arat. Jadi bila kita nak panggil arat ni, dipanggil arat bila dia tempel di jirim sahaja, bukan pada zat Tuhan. Yang mana jirim tu nak kepada tempat untuk ada dia nak ke tempat. Tu baru dia panggil arat, dia punya sifat tu. Jadi arat lebih khusus di sisi ulama mutakallimin. Sekarang nak bincang sifat pula apa dia? Sifat lebih umum. Dia kata adapun sifat, mana sifat? Maka semata-mata nama bagi yang ada, yakni bagi sifat yang jenis ada. Bila kata ada lagi sungguhlah. Tu yang ada di benda yang lain. Apa benda yang lain? Di jirim, di toroh, di tempat yang toko. Tu okey. Atau nama bagi yang direnti, yang difaham pada benda yang lain, pada jirim, pada benda toko. Jadi sifat lebih umum, terkena kepada sifat yang jenis ada di yang lain, atau dipanggil arab, ataupun sifat tersebut ialah sungguh sahaja di jirim. Contoh apa dia? Contoh panjang. Sungguh tak? Sungguh. Dia tak ada pun. Mana boleh tunjuk panjang? Tu dia tak ditunjuk panjang, faham ya panjang. Pendek, sungguh tak? Sungguh, dia tak ada pun. Pecah, sungguh tak? Sungguh, dia tak ada pun. Bulat, sungguh tak? Sungguh, dia tak ada pun. Empat segi ada tak? Tak ada, sungguh ya. Kalau kata empat segi ada, ni nampak empat segi ni, cuba tunjuk empat segi. Bila tunjuk, ini kena pada rehal, bukan empat segi. Tu. Meja bulat, aku nampak bulat tu. Bila tunjuk tak kena pada meja. Hak tu faham tu. Itu bukannya benda ada. Benda ada ni bila kita tunjuk kena pada benda tu. Ni rehal lah dipanggil. Boleh sentuh ni. Tapi empat segi bagi rehal, tu sifat dia. Boleh tunjuk dah empat segi tu. Tunjuk sini bucu dia. Maka dia panggil sungguh ya. Okey. Jadi sifat dia lebih umum, kena kepada yang jenis ada ataupun yang jenis sungguh pada jirim sifat tersebut. Tu okey. Habis. Kemudian tu dia panggil sifat lebih umum daripada arad. Ni di sisi siapa? Mutakallimin, ulama kalam, ulama usuluddin, ahlus sunnah wal jamaah. Adapun makulah asyarah tadi, ulama makulah asyarah tadi tu, dia kata sama sahaja. Arad ini terkena kepada sifat yang jenis ada ataupun yang jenis sungguh, semua dipanggil arad. Okey. Habis. Kemudian, dan zat itu nama bagi semata-mata toroh. Zat itu pula nama bagi semata-mata toroh, iaitu nama bagi benda yang toko. Benda toko ni dia panggil zat kitab.
dia panggil zat rehal. Ni benda bertokar ni, zat rehal. Bertokar ni, zat kitab. Tu. Bertokar ni, zat handphone. Tu. Tapi kalau benda yang baru, boleh panggil zat, boleh panggil jirim. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala hanya boleh dipanggil zat, tak boleh dipanggil jirim. Tu okey. Hanya boleh panggil zat, tidak boleh panggil jirim. Sebab apa? Sebab apa zat Allah Taala panggil zat, tak boleh panggil jirim? Sebab jirim wajib bertempat. Allah bukan bertempat. Kerana laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tu okey. Habis. Tu jirim. Jadi zat, jirim boleh. Semua jirim itu adalah zat, tapi tak semua zat itu ialah jirim. Semua jirim adalah zat. Kita ni zat tak? Zat. Kita ni jirim tak? Jirim. Semua jirim dipanggil zat, tapi tak semua zat dipanggil jirim, sebab Allah Subhanahu Wa Taala zat, bukan jirim. Tu. Zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat, bukannya jirim. Habis. Kemudian nama bagi semata-mata toros jua. Habis. Kalau begitu, seperti kudrat Tuhan, maka dinamo sifat jua, tidak boleh panggil arah. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ni sifat makni kan, sifat yang jenis ada. Yang jenis ada lagi pula sungguh, maka boleh tak panggil arad? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Elak dia. Sebab kerana bukan toroh, bukan jirim, bukan benda tokor tu, dia Tuhan itu nak ke tempat. Jadi kalau gabung, kerana bukan toroh dia, toroh Tuhan, yakni zat Tuhan tu, tu nak ke tempat. Zat Tuhan tak ada nak ke tempat. Bila nak ke tempat, Allah Ta'ala seolah-olah nak kepada benda yang selain dia. Itu lemah. Lagi pula, Allah Ta'ala tak serupa makhluk. Makhluk berhajat bertempat. Wajib pada akal mesti bertempat selagi dia ada. Wajib aridhi dia panggil. Tu selagi mana adanya jirim, jirim ataupun jisim itu mesti nak bertempat. Melainkan kalau Allah Ta'ala nak menghapuskan dia, maka tak perlu bertempat lah. Dah hilang dah jirim tu, tak payah tempat dah lah. Allah Ta'ala zat dia tak boleh, tak perlu kepada tempat. Bila tak perlu kepada tempat, maka dia bukan jirim. Bila bukan jirim, maka segala sifat dia tidak dipanggil arad. Tu. Sebab jirim mesti dia itu berlaziman, mesti dia itu kacik, dia itu berkawan dengan arad. Yang mana arad juga dipanggil sifat. Arad ni kena kepada benda yang menumpang pada satu tokoh, pada satu jirim ataupun pada satu zat yang nak ke tempat. Arad ini dipanggil ialah kerana dia menumpang kepada zat yang nak ke tempat. Adapun Allah SWT, dia punya zat tidak berhajat bertempat, maka sifat Allah Ta'ala tak dipanggil arad. Hanya dipanggil sifat sahaja. Walaupun sifat tersebut sifat yang jenis ada ataupun sungguh. Habis. Kemudian, kerana bukan toroh dia, toroh Tuhan tu nak ke tempat kosong, dan Tuhan sendiri itu dikatakan zat jua, hanya dipanggil kata zat sahaja. Maqama binafsi, hanya zat sahaja, dipanggil zat sahaja, tidak dipanggil sebagai apa? Tidak dipanggil sebagai jirim. Tidak boleh dipanggil jirim. Tak boleh panggil jirim sebab semua jirim itu adalah zat, tapi tidak semua zat dipanggil jirim. Lagi pula jirim itu mestilah dia itu ada sifat yang namanya arad. Dia boleh panggil arad. Arad pula menumpang kepada satu toroh, satu jirim, yang jirim itu nak ke tempat. Allah Ta'ala zat dia tak ada ke tempat. Kita dah nafi semalam mumatsalah, suwarul mumatsalah yang 10 tu. 10 surah, 10 gambaran yang Allah Ta'ala mustahil nak mumatsalah, ai munazarah dengan makhluk. 10 tu. Salah satunya ialah bertempat. Bukan. Dan jauhar, maka tidak boleh dipanggil jirim dan jauhar. Tak boleh lah. Tu tak boleh nak dipanggil jirim ataupun jauhar. Habis. Kemudian, kerana dia Tuhan itu bukan toroh, bukan jenis benda tokor. Tu. Bila bukan jenis benda tokor, maka apa-apa yang ada di dia itu tidak dipanggil arad, hanya dipanggil sifat.
Setiap benda yang bertokar mesti ada arat yang menempel yang ada di dia. Sama ada arat tersebut, arat tu mesti ada di dia. Tu. Okey. Kita kata jirim mesti ada arat. Okey. Bukan toroh yang nak ke tempat kerana dia Tuhan itu bukan toroh, bukan benda bertokar yang nak ke tempat kosong. Allah Ta'ala jenis dia bukan nak ke tempat kosong. Tu. Bukan jenis dia nak kepada tempat yang kosong. Tu, okey. Bukan jenis nak kepada tempat yang kosong. Mana dalil Allah Ta'ala tidak bertempat? Dalil dia banyak dalam sama ada nas, dalam nas ataupun dalam kalam-kalam ulama banyak. Tu. Ada 10 dalil. Dalam tobik ni ada 10 dalil. 10 dalil Allah Ta'ala tidak bertempat. Ataupun 10 nukilan Allah Ta'ala tidak bertempat. Tu 10 nukilan Allah Ta'ala tidak bertempat. Okey. Yang pertama adalah hadis. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa lam yakun syai'un ghairu. Tidak ada sama sekali suatu benda pun bersama dengan dia. Tu. Itu kana Allah walam syai'un ghairu. Adanya Allah, tidak ada seorang pun, satu benda pun yang ada bersamanya. Okey. Maknanya apa? Ada Allah Ta'ala waktu azali tu tak ada tempat pun, sekarang pun tak ada tempat. Tu yang pertama. Yang kedua, kalam Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Kalam Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Lamma khalaqal khalqa, tatkala Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Lamma khalaqal khalqa, tatkala Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Lam yahtaj ilal makani, dia tidak sama sekali berhajat untuk kepada tempat. Tu. Lamma khalaqal khalqa lam yahtaj ilal makan. Tu. Apabila Allah Ta'ala menciptakan makhluk, Allah Ta'ala tidak sama sekali berhajat kepada tempat. Bal kana ghaniyan anhu, bahkan dia itu terkaya daripada tempat tersebut, yakni tak berhajat kepada tempat tersebut. Fahuwa bisifatin lati lam yazal alaiha, dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisifatin, Allah Ta'ala itu bersifat allati lam yazal alaiha, yang mana sifat tersebut pun sentiasa ada, tidak ada yang hilang bersama dengan Tuhan. Allah Ta'ala bersifat selama-lamanya, gitulah, tidak ada sifat Allah Ta'ala yang hilang. Illa, melainkan ayyaz'ama za'imun, melainkan ada orang yang berpegang alam yazal ma'allahi arsyun. Tu berpegang alam yazal ma'allahi arsyun, iaitu arah itu ada bersama dengan Allah sejak dulu lagi. Tu. Melainkan orang yang pegang gitu, tu masalah. Sedangkan Allah SWT tatkala cipta makhluk, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata tatkala Allah Ta'ala cipta makhluk, lam yahtaj ilal makan, tidak berhajat kepada tempat. Tu soreh tu, tidak berhajat kepada tempat. Yang ketiga, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Kana Allah wala makana wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Sayyidina Ali kata, kana Allah, adanya Allah Ta'ala, wala makana, tidak ada tempat sama sekali, wa huwa al-an, dan Allah SWT sekarang, ala ma alaihi kan, ialah sama seperti dulu. Sekarang, yakni waktu ada makhluk, waktu imkan, ataupun dipanggil waktu malayazal ni, sama macam dulu, iaitu apa? Waktu azali. Orang soal kenapa panggil dulu kemudian, padahal azali itu tak ada masa. Tu. Orang mengaji makulah asyarah, dia akan faham masa ni dia panggil ada dua. Satu dia panggil masa muhaqqaq, satu dia panggil masa muqaddar. Satu dia panggil masa muhaqqaq. Masa muhaqqaq ialah betul-betul dikira masa. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, betul-betul dikira masa. Yang ni betul-betul dah ada masa dah. Itu masa muhaqqaq. Adapun tak ada masa, tapi kita bahasakan kita ada masa, itu dia panggil masa muqaddar. Kita takdirkan saja masa untuk kita faham, padahal hakikat tak ada masa. Itu azali.
Kita kata masa azali dulu tu Allah dah tak bertempat. Bukan maksudnya azali ada masa. Azali lagi tak ada masa. Cuma kita cakap bagi faham saja. Tu dia panggil masa muqaddar. Begitu juga dengan tempat. Makulat aina, tempat. Tempat tu ada tempat yang muqaddar. Ada tempat yang muhaqqaq. Ada tempat yang muhaqqaq. Muhaqqaq, tempat yang muhaqqaq ni ialah betul-betul tempat dia ambil situ. Okey. Adapun tempat yang muqaddar, kita kata dia duduk situ tapi padahal bukan semua tu. Contoh kita kata, kita sekarang duduk dalam rumah. Adakah jirim kita, jisim kita tu betul-betul memenuhi ruang rumah, berdebak, gemuk sampai satu rumah sempit? Adakah begitu? Kalau begitu maknanya kita ambil tempat yang muhaqqaq. Betul-betul kita ambil satu rumah ni, kita jisim saja. Jisim kita saja yang duduk satu rumah ni. Mampat, tak payah nak jalan. Tapi kalau kita kata, aku duduk di dalam rumah. Dah rumah tu semua ke? Tak, sebahagian dalam bilik saja. Bilik ni pula dekat tempat ni saja. Tempat ni saja. Tempat tu dah. Tempat ni saja. Tu tempat yang muhaqqaq. Ni tempat yang muhaqqaq kita panggil. Aku duduk sini saja, tempat yang muhaqqaq. Adapun kita kata aku duduk dalam rumah tapi padahal kita duduk macam ni. Dah kata duduk dalam rumah tu, tu muqaddar. Kita kadarkan saja. Saya duduk di Terengganu, bukan satu badan kita satu badan kita tu duduk dalam Terengganu, Perdebak, satu negeri penuh dengan jisim kita. Kan maksudnya sebahagian sahaja tempat yang kita ambil daripada Terengganu. Tu dia panggil tempat yang muqaddar. Okey. Kita ambil sebahagian saja. Kita ambil sebahagian saja tapi kita kata duduk di Terengganu. Itu tempat yang muqaddar. Adapun tempat muhaqqaq, tempat yang betul-betul tempatnya ialah kita duduk sini ni. Sana bukan tempat kita dah. Tu. Okey. Tu tempat. Jadi kata Sayyidina Ali macam tu. Kan Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Yang ketiga, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala sebut dalam Al-Farqu bain al-Firaq. Dia kata apa? Inna Allah khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Inna Allah, sesungguhnya Allah khalaqal arsha, Allah Ta'ala telah menciptakan arash izharan, kerana untuk menzahirkan liqudratihi, untuk menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yattakhidhu, hal keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambilkan arash itu makanan, sebagai tempat lidatihi, bagi zat Tuhan. Tu Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam Al-Farqu bain al-Firaq. Itu yang keempat. Yang kelima, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu sebut dalam kitab Al-Wasiyah. Dia kata, "Law sara muhtajan ila al-julusi wal qarari." Law sara, jikalau Allah Subhanahu wa taala itu, law sara, jikalau jadilah Allah Subhanahu wa taala itu, adanya Allah Subhanahu wa taala itu muhtajan, berhajat, ilal julusi, kepada duduk, wal qarari, dan tetap. Faqabla khalqil arsy, maka sebelum Allah Ta'ala menciptakan arash, aina kana Allah, di manakah Allah Ta'ala berada? Tu. Puak WWW kata, kita tak boleh fikir hak tu semua akal. Tu kita serah pada Allah Ta'ala lah, lagu mana tak hidup fikir dah sebelum arah Allah duduk di mana. Hak tu semua pala sipah. Makna Imam Abu Hanifah pun pala sipah lah. Tu. Kita bagi hujah gitu juga macam Imam Abu Hanifah. Kita kata dah kalau Allah Ta'ala duduk atas arah, dah sebelum dia buat arah lagu mana. Orang puak-puak sana kata dah hak tu semua falsafah, tak boleh dah fikir lagu tu, pala otak. Tu. Tu dah Imam Abu Hanifah fikir lagu mana. Dia kena terima dalil akal dan juga nakal. Dia tidak boleh semata-mata nakal, semata-mata Quran hadis, dan dia tidak boleh semata-mata akal, dia akan jadi Mu'tazilah. Semata-mata Quran hadis, dia akan jadi Zahiriyah. Tapi nak gabung dua-dua. Kena gabung dua-dua. Tu untuk memantapkan dalil satu dengan yang lain. Tu kata Imam Abu Hanifah tu. Lau sara muhtajan, kalau Allah Ta'ala itu ada, dia itu muhtajan, berhajat, ilal julusi, kepada duduk, wal qarari, dan tetap pada satu tempat. Faqabla khalqil arsy aina kana Allah,
Sebelum Allah Ta'ala mencipta aras, aina kana Allah? Di manakah kewujudan Allah Ta'ala tu ada? Keberadaan Allah. Jadi Allah Ta'ala tak bertempat. Itu yang kelima. Yang keenam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebut anna Allah Ta'ala kana Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada, wala makana, hal keadaan tak ada sama sekali tempat, fakhalfal makan, fakhalaqal makana, Allah Ta'ala lah yang menciptakan tempat. Annallaha Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala kana adanya Allah Ta'ala tu, wala makana tak ada tempat pun, fakhalaqal makana Allah lah yang menciptakan tempat, wa huwa ala sifatil azaliyati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala sifatil azaliyati, atas sifat-sifatnya yang azali, kama kana qabla khalqihil makan, adalah seperti mana qabla khalqihi, sebelum menciptanya Allah Ta'ala itu al-makana, sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, sifat Allah Ta'ala sudah azali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa perlu kepada tempat, kerana Allah Ta'ala yang menjadikan tempat. Kerana Allah Ta'ala yang menempatkan tempat. Okey. Tu Imam Syafi'i. Okey. Kata Imam Malik nombor 7, kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, katanya, ada orang tanya, kaifa istiwa Allah? Macam mana istiwa Allah Taala, istiwa tu lagu mana? Tu riwayat yang sepatutnya ialah wal kaifu marfu'un. Kaif, lagu mana istiwa itu marfu', itu tertolak. Ada setengah riwayat panggil, ada setengah riwayat majhul, wal kaifu majhul. Bila faham wal kaifu majhul, kita kena takwil. Majhul ay marfu', bukan majhul dengan makna Allah istiwa, Allah duduk, tapi tak tahu lagu mana. Itu salah. Kalau nak pakai riwayat wal kaifu majhul ay marfu', iaitu bagaimana istiwa tu terangkat, yakni tertolak perkara-perkara yang mutasyabih dengan makhluk, iaitu dari sudut duduk. Okay. Bukannya kaifu majhul dengan makna Allah duduk, dia tetap. Macam semalam kita cerita, Allah duduk tapi majhul kaifnya. Bukan itu maksud Imam Malik radhiyallahu taala. Wal kaifu marfu' wal kaifu majhul ay marfu', iaitu terangkat, tertolak. Benda kaif ni tak layak bagi Allah, tak layak nak disoalkan kaif. Sebab tu kena ngaji. Kalau ada kemampuan, ngajilah kitab Mabda'ul Fikrah, Maqulatul Asyarah, kita fahamlah lagu mana perbahasan ulama. Sebab apa? Bila kita faham Maqulat Asyarah, bila kita faham ngaji elok-elok kitab Maqulat Asyarah tu, kita akan faham Allah tak layaknya nak sabit Tuhan tempat. Okey, tak sabitnya Allah Taala nak bertempat. Kalau bertempat, dia membabitkan makulat aina di mana. Bila makulat aina dah lagu mana Allah Taala ada tu, lagu mana kaif pula. Lepas tu macam mana cara duduk pula, wada' pula. Dia tinggal habis perbahasan satu-satu. Bila ngaji elok, mustahil Allah teruknya orang tanya tentang tempat ni, teruk. Itu tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Nombor 8. Nombor 8 ni lah kita tafsir pun ada hadis ni. Anta zahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir, falaysa fawqaka syai'un. Anta zahir. Tuhan, engkau, wahai Tuhan, engkau Allah Ta'ala ni az-zahir, yang zahir. Yang hasil daripada tafsir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-zahir tu, anta zahir, kamu ini wahai Allah Ta'ala al-zahir, ialah zahir, falaysa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun di atas kamu. Wa antal batin, dan anta wahai Allah Ta'ala batin, falaysa dunaka syai'un, dan tidak ada yang di bawahmu sesuatu pun. Wa idza lam yakun fawqahu syai'un, maka apabila tidak ada sesuatu pun di atas engkau, wa idza lam yakun syai'un, wa idza lam yakun fawqahu syai'un, maka apabila tatkala di atas kamu tak ada sesuatu, wala dunahu syai'un, begitu juga di bawah kamu tidak ada sesuatu, walam yakun fil makan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin, tidak adanya dia itu, walam yakun fil makani, tidak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada satu tempat. Tu satu tempat. Okey. Tu
Tu yang ke-8. Yang ke-9, Al-Imam Al-Qawqaji. Al-Imam Al-Qawqaji Al-Hanafi, seorang ulama Hanafi. Al-Imam Al-Qawqaji Al-Hanafi kata apa dia? Fala yuqalu lahu yaminun, maka tidak dikatakan bagi Allah Ta'ala. Fala yuqalu lahu yaminun, tidak dikatakan bagi Allah Ta'ala itu di kanan. Wala shimalun, bukan di kiri. Wala khalfun, tidak di belakang. Wala amam, tidak di depan. Fala yuqalu lahu, tidak dikatakan bagi Allah yaminun, di kanan. Wala shimal, di kiri. Wala khalfun, di belakang. Wala amam, tidak di depan. Wala fawqal arshi, dan tidak di atas arash. Wala tahtahu, dan tidak di atas arah, di bawah arah. Nak kata tidak berada di kanan arah, di kiri arah, di belakang arah, di depan arah, di atas arah, dan di bawah arah. Tak. Tu wala an yaminihi wala an shimalihi. Tadi dia kata betul lah. Betul dia kata tadi tu. Fala yuqalu lahu yaminun, dan tidak boleh dikatakan bagi Allah Ta'ala itu ada kanan. Wala shimalun, dan kiri. Wala khalfun, dan belakang. Wala amam, dan depan. Wala fawqal arshi, tak boleh kata atas arah. Wala tahtahu, tidak boleh kata bawah arah. Wala an yaminihi, tidak boleh kata ada di kanan arash. Wala an shimalihi, dan tak boleh nak kata di kiri arash. Tu. Ada orang kata, atas arah bukan ada apa dah. Bukan ada apa dah atas arah. Allah duduk situ lah, atas. Atas tu pula Allah Ta'ala duduk atas arah pula, bukan duduk dempet dengan arah, tapi jauh dengan arah. Tu dia. Itu maknanya dia tak faham al-akwanul arba'ah. Makhluk ada, dia panggil mesti bersifat dengan salah satu sifat ni. Yang 4 ni dia panggil al-akwanul arba'ah. Mana? Pertama, ijtima'un, berhimpun. Kedua, iftiraqun, bercerai. Ketiga, al-harakatu, bergerak. Keempat, as-sukunu, diam. Mana-mana daripada salah satu sifat ini ada dia bersifat, maka dia itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi bila seseorang kata, ada seorang penceramah, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala bukan dempet di belakang, bukan dempet dengan arah, duduk atas arah dengan mana? Berada di arah, berada di atas arah, bukan makna Allah Ta'ala duduk dempet dengan arah. Sebab dia kata dempet dengan arah tu, itu sifat makhluk dempet. Dia kata renggang, atas lagi daripada arah. Ulu, atas lagi pada arah. Kita kata atas pada arah, ni atas, ni arah. Nisbah Allah Ta'ala atas lagi pada arah. Ada senggang tu. Iftiraq. Pisah antara arah dengan Allah Ta'ala. Itu pun makhluk. Baik kata senggang dengan arah atau dempet dengan arah, hadza makhluk. Tu semua makhluk. Sebab apa? Sifat makhluk cerai, berhimpun, bercerai, berhimpun. Bercerai dengan berhimpun lagu mana? Nisbah sesuatu. Nisbah sesuatu. Kita nisbah arah dengan Allah. Allah atas arah. Nisbah. Ada nisbah arah. Kita nak kata, itu guru saya bagi contoh. Nak bagi faham. Nak bagi barang apa tau. Ni. Okey. Ni cok. Cok ni dia kita kata cok ni ada arah mana? Ada depan saya. Betul tak? Sebab apa kita panggil depan saya? Sebab kita nisbahkan kepada saya. Okey, cok ada di depan saya. Kita nisbah pada dalailul khairat. Okey, dalailul khairat. Jadi cok ni nisbah kepada dalailul khairat ada di mana? Ada di kiri dalailul khairat. Jadi di kamera terbaliklah. Okey. Di kiri dalailul khairat. Di sini dia panggil apa? Atas dalailul khairat. Di sini dia panggil apa? Bawah dalailul khairat. Di sini depan dalailul khairat. Di sini belakang dalailul khairat. Nisbah dalailul khairat. Okey. Kita bayang semua ni kosong. Semua ni kosong lah. Kita letak satu benda. Ada satu benda ni yang tak payah nisbah dengan siapa-siapa lah. Dia kosong. Anggap saya kosong. Dia ada arah mana? Kalau tak nisbah pada sesuatu, dia ada arah mana? Dia ada arah mana? Tak ada arah. Allah Ta'ala sejak azali, makhluk apa pun tak ada. Dia tak ada arah sejak dulu. Sekarang lagi tak ada arah juga. Walaupun sekarang Allah Ta'ala mengarahkan arah. Tu.
Allah Ta'ala mengarahkan arah sekarang ni. Allah Ta'ala ada arah. Tak ada. Sebab apa? Sebab dulu tak ada arah. Sekarang pun tak ada. Seperti mana dulu Allah tak ada. Adanya Allah Ta'ala tak bermasa, tak bertempat. Sekarang pun tak bermasa, tak bertempat. Walaupun ada masa dan ada tempat. Kerana Allah Ta'ala yang memasakan masa dan Allah Ta'ala yang menempatkan tempat. Itu. Okay? Jadi atas arah. Bila kata atas arah, kita nisbah Allah dengan arah. Sebab tu kita kata atas. Kita kata bawah arah adalah dunia. Sebab apa? Sebab apa dunia bawah arah? Sebab kita nisbahkan dunia dengan arah. Nisbah itu bawahlah dia. Dunia tu. Kita tak kata atas arah dah. Dunia. Sebab kita nisbahkan di bawah dia. Bawah, kiri, kanan, depan, belakang tu nisbah pada sesuatu baru boleh jihah. Baru boleh ada arah. Kalau tak boleh ada arah. Allah Ta'ala ada arah dah dulu. Ada duduk di atas ke kiri kanan tak ada? Tak ada. Bila tak ada, sekarang pun tak ada, begitulah. Tu. Tu nak faham atas. Kita faham atas sebab apa? Sebab nisbah pada sesuatu. Ada kanan sebab apa? Sebab nisbah pada sesuatu. Tu nak bagi faham. Tu kata Al-Imam Al-Qawquji rahimahullah ta'ala tadi. فلا يقال له يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام ولا فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا داخل العالم. Dan Allah Ta'ala tidak berada di dalam alam, wala kharij anhu, dan Allah Ta'ala tidak ada di luar alam, wala kharij anhu, tidak ada di luar alam. Ini dalam kitab Aqidatun Najim pun sebut Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala bukan dalam alam, bukan di luar alam. Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata, bukan mata. Tu. Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata dan bukan mata. Allah Ta'ala ada bukan dalam alam dan bukan di luar alam. Iaitu tak ada kaitan dengan alam. Luar, dalam, semua tak ada. Bila masa kita panggil luar, dalam sebab isbah sesuatu. Tu, okay? Dia panggil zaraf mazruf. Kalau orang mengaji, kita zaraf mazruf. Zaraf madruf yang hakiki ni, dia ada benda di dalam. Al-ma'u fil kus. Air itu dalam gelas. Air itu dalam gelas. Air itu dia panggil mazruf. Dia panggil benda yang diisi ke dalam. Gelas tu dia panggil zaraf. Okey? Zaraf. Dia main fanak tu. Tu. Tu cerita lain tu nanti. Nak kata Allah Ta'ala bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Seperti kata Al-Imam Al-Qawquji Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Yang ke-10, akhir kata Allah Ta'ala tak bertempat. Kata Al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dia kata apa? Man za'ama anna Allah fi syai'in. Barang siapa yang berpegang anna Allah, bahwasanya Allah Ta'ala fi syai'in, pada salah satu al-akwanul arba'ah, ijtima', iftira', al-harakatu was-sukun. Al-ijtima' berhimpun dengan sesuatu, al-iftiraq berpisah dengan sesuatu, al-harakatu bergerak, as-sukun diam. Salah satu ada sifat ni makhluk. Tu muka surat 17 ataupun muka surat 16 kot dalam Durrul Thamin, atas kali ada sebut tu. Jadi kata Imam Ja'far As-Sadiq kata, man za'ama, barang siapa yang berpegang annallaha, bahwasanya Allah fi syai'in, dalam sesuatu, au min syai'in, atau daripada sesuatu, au ala syai'in, atau di atas sesuatu, faqad asyraka, maka sesungguhnya dia telah syirik. Kenapa? Idh law kana fi syai'in, jikalau kata Allah Ta'ala ada dalam sesuatu, lakana mahsuran, niscaya Allah Ta'ala itu terhad kepada tempat itu sahaja. Adakah gitu? La, mustahil. Tempat tu je. Mana boleh? Idh law kana ala syai'in, jikalau Allah Ta'ala itu ada di atas sesuatu, atas arah ke atas manalah, lakana mahmulan, niscaya adanya Allah Ta'ala itu ditanggung dengan sesuatu. Ditanggung dengan sesuatu. Mahmul, ditanggung dengan sesuatu. Kita bawa beras, kita menanggung beras dalam plastik. Idh law kana min syai'in, dan kalau kita kata adanya Allah itu min syai'in, daripada sesuatu, lakana muhdatsan, maka Allah Ta'ala itu baru. Kalau daripada sesuatu dengan mana adanya Allah daripada sesuatu, yakni orang lain yang menciptakan Allah, baru pula.
Mana datangnya Allah? Dia, orang lain yang cipta. Datang daripada situ, Allah Ta'ala pun ada. Baru. Kata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala. Banyaklah dalil lagi. Banyaklah dalil lagi. Okey. Cukuplah tu. Habis. Kemudian dia kata, mana ada kita? Tu. Tidak dinamakan pula jisim. Betul ke tu? Kerana dia Tuhan itu bukan toroh yang nak ke tempat kosong. Bukan. Mana dalil? Tadi 10 tu. Sudah. Banyak buka kitab nari. Dan tidak dinamakan pula jisim zat Allah tu kerana bukan bangsa boleh dikerat. Macam tadi kita setak. Bukan boleh dikerat. Yakni bangsa yang tak boleh dikerat, lagi pula tak boleh nak belah, lagi-lagilah tak boleh nak kerisik. Sebab kerat ni lebih mubalaghah, kerat ni lebih aula lah nak dipanggil contoh kerat. Sebab bila kata kerat, bila kata kerisik ni bila kata kerisik ni perlu pertebal. Bila kata belah tadi nak kepada arat ataupun lebar. Bila kata panjang saja, dia nak kepada kerat. Walaupun gitu kerat sekalipun, hak tu pun tak terima zat Tuhan. Tak boleh. Zat Tuhan panjang saja, tak boleh. Dan zat Tuhan bukan panjang, bukan ada lebar dan bukan ada umuk, bukan ada dalam. Bukan ada dalam ataupun bukan ada tebal. Dan tidak juga jauhar firid. Allah Ta'ala zat dia bukan jauhar firid. Sebab apa? Kerana bukan sangat-sangat halus. Kerana zat Allah Ta'ala bukan sangat-sangat halus. Adapun hijau pisang dan umpama hijau pisang, maka dinamakan arat. Kita kata hijau pisang itu arat, dan arat berubah setiap saat. Hijau saat pertama bukan hijau saat kedua, bukan hijau saat ketiga, keempat, kelima sampai habis, dan akhirnya hijau bertukar kepada kuning. Sebab apa? Arat itu berubah setiap saat, tidak kekal dalam dua masa. Dan boleh juga dikatakan sifat kerana dia hijau pisang itu bangsa benda yang ada pada yang lain. Boleh juga panggil sifat. Sebab bila kata ada, lagi sungguhlah. Hijau tu ada tak? Ada. Sebab apa? Boleh tengok dengan mata. Bila kata ada, sungguh tak? Sungguh. Sebab boleh faham sekali dengan di akal. Hijau tu boleh faham di akal, lagi pula ada di luaran. Tu. Okey. Pada benda yang lain. Dan diri pisang sendiri itu dikatakan zat pun boleh juga. Yakni jirim. Tapi nak panggil zat boleh tak? Zat pun boleh. Kerana sebab apa boleh panggil zat? Kerana ia diri pisang itu toroh, yakni jirim. Ada toroh, yakni benda bertokar. Allah Ta'ala zat Allah Ta'ala bukan benda bertokar. Okey. Kalau begitu, yakni kalau kata Allah tu bukan jisim, bukannya jirim, bukan jirim firi, bukan hak jenis tokar. Kalau gitu, pasal Tuhan bersalahan dengan baru-baru itu. Kalau begitu, pasal Tuhan bersalahan dengan yang baru-baru itu. Pasal Tuhan, yakni perkara yang membabitkan Tuhan, zat dan sifat dia itu bersalahan dengan yang baru-baru itu. Yakni nisbah baru-baru pada jirim dan arat itu bersalahan. Tak sama. Sebab apa? Kerana Tuhan itu bukan arat. Diri zat Tuhan tu bukan arat yang nak kepada zat lain tumpang macam macam hijau kepada pisang. Bukan. Zat Tuhan bukan macam hijau macam pisang tu. Dia bukan arat. Sifat zat Tuhan bukan arat. Bahkan zat Tuhan ialah zat, bukannya arat. Dan bukan juga sifat. Zat Tuhan bukannya sifat. Zat Tuhan bukannya arat. Zat tu zat. Dulu ada penceramah. Syekh Mak Lipat. Dia tak kenal antara zat dengan sifat. Tu. Dia tak kenal antara zat dengan sifat. Dia tak kenal zat dengan sifat. Terbalik. Okey. Ada tu cari nari. Dan bukan jirim. Yakni zat Tuhan bukan arat, lagi pula bukan jirim. Okey. Ataupun dari sudut arat tu, sifat Allah bukan juga arat. Pada sedia kala, yakni pada azali lagi, pada waktu qadim lagi, Allah Ta'ala bukannya jirim, bukannya arat.
Bukannya jirim, bukannya arad. Baik, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni sejak azali ke? Sejak azali. Terjemahnya bersalahan dengan makhluk. Dah nak tanya, makhluk ada ke sejak azali? Tu. Sebab apa kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Tu. Okey, sebab apa? Tok Guru bagi contoh. Sebelum jawab, Tok Guru bagi contoh. Dia kata apa? Kalau Ahmad beli baju, kemudian Ali tanya, baju warna hijau ke merah? Kalau Ahmad beli baju, Ahmad beli baju, kemudian Ali tanya, baju warna hijau ke merah? Ahmad pun jawab, dak. Apa dak? Yakni merah pun dak, hijau pun dak. Tu. Merah pun dak, hijau pun dak. Padahal Ahmad itu dah beli baju dulu daripada Muhammad. Tu. Dah beli baju dulu dah. Sebelum tanya tu, sebelum Muhammad baru tanya tu, Ahmad tadi, sebelum Ali tanya tu, Ahmad tadi dah beli dah baju. Sebelum dia tanya tu. Sebelum dia tanya dengan selepas dia tanya, adakah merah dan hijau yang baju tu? Dah. Dia tanya pun bukan merah, bukan hijau. Dia tak tanya pun baju dia bukan merah, bukan hijau. Maknanya apa ni? Ambil mafhum. Mukhalafah lil hawadith. Bersalahan Allah dengan makhluk. Sejak bila? Azali. Azali mana ada makhluk? Mafhum makhluk datang apa? Mafhum makhluk ialah makhluk itu arad dan jirim. Maka Allah Ta'ala bukannya arad, bukannya jirim sejak azali, walaupun tak ada makhluk lagi. Tu. Walaupun Ali tadi tak tanya soalan baju ni merah ke biru, tapi Ahmad dah beli dulu dah. Ahmad beli dulu sebelum dia tanya dan selepas dia tanya, baju dia tetap bukan hijau, bukan merah. Allah Ta'ala sejak azali, sama ada makhluk ke atau belum ada makhluk, Allah Ta'ala bukan arad, bukan jirim. Itu mafhum. Tu. Okay. Jadi kena tahu bersalahan tu dari pihak mana. Okay. Kita kata lagi, tok kita ni tak sama dengan cucu. Cucu tak ada lagi, tapi kita kata dah, tok ni tak sama dengan cucu. Macam mana tak sama? Cucu tak ada lagi. Yakni kita nisbah pada benda lain tak sama. Apa dia? Contoh dia. Contohnya, atuk tak sama dengan cucu, yakni atuk laki, cucu perempuan. Walaupun akan datang mari perempuan. Sebelum tu kita kata dah atuk beza dengan cucu. Boleh tak? Boleh. Sebab tengok pada nisbah perbezaan. Atuk ni beza lah dengan cucu. Walaupun tak ada cucu lagi. Beza tang mana? Tang umur aku lebih tua daripada cucu aku. Tak apalah. Walaupun cucu tak ada lagi, tapi boleh dah kata mukhalafah dengan cucu. Sebab apa? Cucu muda, aku lagi tua. Okay, faham tu? Kau tak faham? Tu, okay. Faham ke tidak? Tu, okay. Kemudian katanya, sedia kala lagi Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arad. Ambil mafhum sahaja. Okay. Kemudian lagi sedia kala lagi hingga sampai bila-bila pun dan makhluk itu arad dan jirim. Makhluk itu arad dan jirim tu ya. Ambil mana? Mafhum Quran. Laisa kamithlihi syai'. Orang W kata, mana ambil mana dalil arad dengan jirim? Tak ada Quran dan hadis. Itu dia panggil tidak mengaji ilmu mantiq, tidak mengaji ilmu balaghah, tidak mengaji tafsir Quran. Mantuk dengan madlul tak tahu, mantuk dengan mafhum tak tahu, dalalah tak tahu. Sebab tu ada yang kata, usul fiqh tak payahlah ikut usul fiqh, ikut Quran sunnah. Itu adalah ilmu Tuhan. Ilmu usul fiqh ialah ilmu makhluk. Sudah selera habis. Tu ilmu makhluk, usul fiqh ilmu makhluk. Usul fiqh ilmu makhluk tu dari sudut adat ke hakikat? Hakikat. Habis. Hakikat semua ilmu Tuhan. Tu. Hakikat semua ilmu Tuhan. Mana ada ilmu makhluk?
Makhluk tak ada nak sanad ilmu pun. Walaupun betul lah ilmu makhluk tu. Ilmu yang makhluk. Ilmu makhluk yang ni ilmu yang dibuat disiplin oleh makhluk. Sebab tu ada wadih dalam mabadi asyarah. Sebelum kita mengaji satu ilmu, ada mabadi asyarah, muqaddimah ilmu. Ada wadih, pengasas. Pengasas. Jadi Quran sunnah itu wahyu. Dalam Quran sunnah itu Allah Ta'ala telah memberi mafhum banyak ilmu. Al-Bahr. Laut. Situ ada ilmu sains, ilmu matematik, ilmu fiqh, ilmu Quran hadis, ilmu apa lagi, fiqh, tasawuf, akidah, semua ada situ. Kita bawa keluar kaedah berdasarkan akal yang Allah Taala beri. Afala ta'qilu. Tu. Ada kata usul fiqh ni ilmu manusia. Lagu mana kita mengutamakan ilmu manusia, ilmu makhluk daripada ilmu yang dibawa Tuhan, iaitu Quran dan hadis. Mampus. Dia main beza lagu tu pening lalu. Serabut orang tak faham kaedah. Sahabat Nabi SAW tak pernah, memang pelitian lagi. Sahabat Nabi SAW tidak pernah mengaji ilmu kalam, tak pernah mengaji hukum akal, tetapi apa-apa yang dipegang sahabat, apa-apa yang dipegang Nabi SAW tak pernah bercanggah langsung dengan qawaidul aqliyah, dengan kaedah-kaedah aqliyah yang sabitkan Tuhan bersifat sekian, tak pernah bercanggah langsung, tak pernah bercanggah langsung, walaupun mereka tak pernah belajar. Nahu, sarah, balaghah, zaman Nabi SAW tak pernah belajar langsung, tapi tak ada sama sekali lurah mereka itu, sahabat dan Rasulullah, bercanggah dengan qawaidul i'rab. Lagu mana? Zaman Nabi SAW, para sahabat tak pernah belajar langsung qiraat 7, sab'ah, qiraat sab'ah, qiraat 10, qiraat 14, tak pernah langsung, tapi pembacaan mereka kena dengan qawaidul qiraat. Okey. Allah, sabut. Jadi kaedah hasil, kaedah ambil mana-mana, kaedah ambil istimdaduhu minal Quran was sunnah. Ngajilah muqaddimah ilmu, setiap masuk ilmu bayan, ilmu mantiq, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu balaghah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu mantiq, semua ilmu fiqh, semua tu akan ambil istimdaduhu minal Qur'ani was sunnati wal ijma'. Tak ada lebih balik. Macam mana sumber ilmu? Sumber ambilan, sumber primer Quran sunnah. Lagu mana kita membezakan Quran sunnah dengan ilmu fiqh, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu kalam, ilmu qawaid aqliyah, qawaid fiqhiyah, qawaid lain, qawaidul i'rab dan sebagainya. Hadha aqluhu laisa bisalimin. Penat lah aku Aduh. Sikit. Okey. Mana dia? Allahumma salli ala Muhammad. Hingga sampai bila-bila pun dan dan makhluk itu arak dan jirim. Maka pasal inilah, pasal apa? Pasal kata makhluk tu bukan arak dan jirim lah, dikatakan bersalahan Tuhan dengan makhluk itu selama-lama. Azaliyun wa abadiyun, selama-lama. Belum selama-lama belum ada makhluk, atau waktu sudah adanya ada makhluk, waktu sebelum ada makhluk azali, dah ada makhluk sampai makhluk fana sampai bila-bila abadi, itu pun Allah Taala gitulah, tidak jirim, tidak arak. Adapun kita tahu kata bersalahan Tuhan dengan makhluk ini dengan sebab kita fikir, baru nak bagi dalil dari sudut percemanan dalil. Kalau dia serupa makhluk, yakni kalau Allah serupa dengan makhluk, tentulah makhluk juga bukan Tuhan. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala serupa makhluk Allah, maka Allah Ta'ala makhluk jugalah, bukan Tuhan. Okey. Lagi pula jika dia Allah itu arat seperti hijau, zat Allah Ta'ala itu arat seperti hijau, maka tentu dia Allah itu bukan Tuhan. Kerana apa? Kerana dia Allah Tuhan itu sendiri ada Tuhan itu dengan sebab tupai toroh, tupai benda petaka. Allah tupai benda petaka, berhajatlah. Dah benda berhajat bukan sifat ketuhanan dua. Iftiqar ay muftaqirun ilaihi kullu ma siwah wal istighna an kulli ma siwah.
Ini masalah bila Allah Ta'ala berhajat pada zat yang nak tempel pada dia, seolah-olah zat Allah Ta'ala itu arad, zat Allah Ta'ala itu sifat yang nak pada zat, nak pada jirim, makna Allah Ta'ala sudah hilang sifat istighna an kulli ma siwah. Bahkan muftaqirun ilaihi kullu ma'adah. Dia pula yang muftaqir. Patutnya makhluk yang muftakir. Dia pula yang muftakir kepada makhlukat. Hadza mustahil, hadza laisa bi ilahin. Laisa bil ilah. Bukannya Tuhan. Lagi pula jika dia Tuhan itu arat seperti hijau, maka tentu dia Allah itu bukan Tuhan. Sebab apa? Kerana dia sendiri ada Allah itu dengan sebab tupai toroh jua, yakni juga. Maka tentu tidak boleh ada kudrat iradat umpamanya pada Allah. Dia panggil as-sifatu la tattasifu bis-sifat. As-sifatu la tattasifu bis-sifat. As-sifatu la tattasifu bis-sifat. Apa dia? Ni diagram ni. As-sifatu la tattasifu bis-sifat. Sifat tidak bersifat dengan sifat. Apa maksud dia? Yakni sifat wujudi. Sifat yang jenis ada. Sifat ma'ani lah contohnya. Sifat ma'ani. Sifat yang jenis ada. Dia tidak bersifat dengan sifat wujudi yang lain. Sifat kudrat Tuhan. Dia bersifat dengan apa? Sifat kudrat Tuhan. Sifat kudrat Tuhan bersifat dengan sifat wujud. Sebab dia ada. Wujudi. Bersifat dengan baqa' tak? Baqa' sebab sifat kudrat tu kekal. Bersifat dengan qidam tak? Qidam sebab sifat kudrat itu dia dah sedia kala dah ada tak? Mukhalafah lil hawadith tak sifat dia? Mukhalafah lil hawadith. Qiyamuhu bi nafsihi tak? Ada siapa buat tak? Tak siapa buat. Sifat dia qiyamuhu bi nafsihi. Dan ada pula di zat Tuhan. Wahdaniyah tak sifat Tuhan? Wahdaniyah tak? Wahdaniyah sifat Tuhan. Wahdaniyah tak? Wahdaniyah sifat Tuhan. Kau ada dua? Tak ada. Kudrat satu. Tapi kudrat bersifat dengan kudrat. Kudrat bersifat dengan kudrat tak? Kudrat tak bersifat dengan kudrat. Kalau kudrat bersifat dengan kudrat, maknanya kudrat yang kedua akan bersifat dengan kudrat yang ketiga. Kudrat yang tiga akan bersifat dengan kudrat keempat. Kudrat keempat akan bersifat dengan kudrat kelima ila akhiri tasalsul hadza mustahil. Tu kaedahnya as-sifatu la tattasifu bis-sifat. Jadi kalau Allah Ta'ala arad, dengan mana Allah Ta'ala sifat wujudi. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu ialah sifat yang wujudi. Sifat yang jenis ada. Tempel dengan yang lain, maka sifat yang maknanya zat Allah Ta'ala yang sifat tadi tu tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab diri Allah Ta'ala tu arad. Diri Allah Ta'ala itu adalah sifat yang jenis ada dah. Maka sifat yang jenis ada tidak boleh bersifat dengan sifat yang jenis ada yang lain, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak boleh. Mustahil. Bila mustahil, Allah Ta'ala lagu mana lagu tu? Maka mustahil nak kata Allah Ta'ala tu sifat. Tu dalil dia. Dalil akal. Ayo dia tarik, mari. Halu, mari. Kitab kecil. Cili padi sungguh. Aduh. Nampaknya kita tak habis juga ni. Mukhalafah lil hawadith. Sambung esok. InsyaAllah tak. Ingat nak habis sampai wallahu a'lam tu, tapi tak sempat juga nak buat macam mana. Okey, tak sempat juga nak buat macam mana. Wallahu a'lam je lah. Sambung pula pada esok. Sifat mukhalafah sikit, kemudian qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Yang panasnya ialah sifat wahdaniyah. Nampak macam panas dah qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Wahdaniyah lagi gila. Wahdaniyah, Syekh Nawawi Bantani rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Tijan Darari, asyrafus sifat. Semulia-mulia sifat dalam sifat 20. Asyrafus sifat fil bahthi, semulia-mulia sifat dalam perbahasan ialah wahdaniyah. Sebab apa kita kata wahdaniyah tu lebih gila? Dia taklah gila sangat. Cuma dia gila apabila kita kaitkan orang-orang yang i'tirad cara pa dan tulis berkurang. Lagu mana? Orang tanya, kenapa nak terjemah kenapa nak terjemah kudrat tu berkuasa? Nak terjemah iradat tu berkehendak? Nak terjemah apa lagi? Kalam itu perkata. Berkata-kata sudahlah. Berkuasa sudahlah. Mendengar sudahlah. Melihat sudahlah. Betul lah. Betul lah tu. Apalah. Okey. Kita tanya dia. Pertama kita tanya dia, cuba terjemah sami'a sam'ahu bi sam'i.
Sami'a sam'ahu bisam'i. Sifat pendengar kan dia itu jenis ta'aluk dia boleh mendengar perkara yang ada. Okey, sama sifat sama ada, sifat sama Allah ada tak? Ada. Jadi sami'a sam'ahu bisam'i. Macam nak terjemah? Allah Ta'ala mendengar sifat samaknya dengan sifat samaknya. Yalah, faham. Terjemah samak tu. Nak kata mendengar juga. Mendengar Allah akan Allah Ta'ala mendengar akan mendengar dengan mendengar. Jadi satu. Kalau nak kata berkuasa, bukan kita nak kata ulama dulu ni tak betul. Tu kita kena faham elok dengan cara insaf. Nanti kita hurai lah dengan cara insaf. Jangan cepat i'tirad. Let lu. Sakok lu. Okay. Kedua, kalau kata berkuasa, kalau faham. Ulama dulu keterjemah berkuasa, dia dah faham dah lagu mana. Apa maksud murad dia, faham dah. Itu kita kata gitu. Kita tak kata ulama dulu tak betul. Dah, mana boleh kata gitu. Ulama tak betul. Umum tak betul. Berkuasa, berkehendak. Berkuasa, berkehendak, berkata-kata, mendengar. Baik, kita cakap. Kita kata, sikit lah nak habis ni. Okey, bercakap, okey, mendengar, melihat. Kita kata melihat dengan mendengar ni banyak ke satu? Allah Ta'ala mendengar satu ke mendengar banyak? Melihat satu ke melihat banyak? Berkuasa satu ke berkuasa banyak? Berkuasa tu kena pada muta'allaq ke kena kepada sifat? Berkuasa banyak tak? Ke berkuasa satu je? Kita kata, banyaklah berkuasa. Allah Ta'ala buat alam, buat bukit, buat ni, buat tu. Banyak berkuasa. Baik. Allah Ta'ala melihat banyak tak? Melihat banyak. Melihat Allah, melihat dunia, melihat kita, melihat makhluk lain. Banyak melihat. Allah Ta'ala mendengar banyak tak? Kau satu ya? Mendengar banyak. Allah Ta'ala dengar kalam Nabi SAW, kalam Musa, kalam kita, kalam kawan kita, kalam Said, semua. Baik. Kalau kita kata hak tu sifat, macam mana nak hurai wahdaniyah pada sifat? Macam mana nak hurai sifat Allah Ta'ala itu esa, yakni satu. Dari sudut sifat wahdaniyah Allah Ta'ala, muttasil pada sifat. Allah Ta'ala ternafikan muttasil pada sifat, yakni sifat Tuhan saja satu-satu je. Sifat makni satu-satu je. Kudrat satu, iradat satu, kalam satu, samak satu, basar satu, apa ya? Hayat satu. Lagu mana? Tu. Jadi mendengar, berkuasa, melihat, itu muta'allaq ke sifat? Tu kalau aku hurai tu terbang ni. Tu akan episod akan datang lah. Ni memang terbang. Ni mukhalafah ni kira standard 1 baru. Nanti kita terbang sama-sama. Okay? Ini cara Syekh Wan Ismail Al-Fatani dan anak-anak murid dia memahamkan kitab tauhid. Tak setuju, silalah nak baca mana. Tapi bila kita baca kitab-kitab dulu, pastikan faham dengan betul. Faham dengan betul. Okey. Wallahu ta'ala alam. Dah letih betul ni. Ni gila-gila meletih. Memang semangat betul ni. Tu saya jarang buka kitab tauhid. Sekali buka tauhid sudah macam Baqarah dulu saya baca. Allah. Letih gila. Tak mau buka dah korang. Malas. Cari Quran lain pula. Okey, dia punya semangat tu lain macam. Tu. Kalau baca tauhid orang, semangat lain macam. Tu. Wallahu ta'ala alam. Sambung esok hari insya-Allah. Apa-apa kesalahan bolehlah tegur. Kut tersilap ke macam tadi, macam semalam. Wujuh kata wujud, silap tu. Kalau kata silap lah macam mana kan? Kita tu tersasul lah. Okey, wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.